Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zuhir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuwan, ya Rahuf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tak kala saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maka dengan yang demikian, takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Mereka menjawab, patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah pangkat dan hina pekerjaannya. Nabi Nuh berkata, dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan pangkat dan pekerjaan mereka? Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyedari dan memahaminya, kamu tidak berkata demikian. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul denganku. Aku ini hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang keras nyata kepada semua, tidak kira hina mulia. Mereka mengugut dengan berkata, jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyiarkan agamamu itu, wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh itu hukumkanlah antaraku dengan mereka dengan hukuman tegas yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah. Serta selamatkan daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh syarat dengan pelbagai makhluk. Kemudian daripada itu, kami tenggelamkan golongan kafir yang tinggal, yang tidak turut bersama dalam bahtera. Sesungguhnya, pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Dan daripada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, ialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat 105 sehingga ayat 122. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang ketiga daripada kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bermula dengan kisah Musa, diikuti Ibrahim, akhirnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita tahu kenapa Allah mulakan dengan kisah Nabi Musa. Kerana Nabi Musa paling berat mendapat ujian dan berhadapan dengan penguasa yang besar, iaitu Fir'aun dan bala tenteranya, dan satu kaum yang bernama Aqbat atau Kibti. Dan Nabi Allah Musa juga berhadapan dengan kaumnya sendiri, yakni Bani Israel, yang diselamatkannya. Kemudian kita juga mengetahui hikmah kenapa dia bawa kisah yang kedua ialah Nabi Allah Ibrahim. Kerana Nabi Allah Ibrahim AS ialah Abul Anbiya, ayah kepada sekalian para Nabi, yakni daripada zuriat keturunan Ibrahim lahir secara langsung zuriat keturunan Nabi-Nabi. Bermula Nabi Ismail, kemudian diikuti dengan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Dan kerana Nabi Allah Ibrahim merupakan yang dipanggil juga sebagai Abul Arab, bapa kepada segala bangsa Arab. Dan mereka berbangga dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan sedangkan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Dan Nabi Allah Ibrahim yang membina Kaabah yang suci, bersih daripada berhala dan syirik kepada Allah. Dan yang ketiga, hikmah, dibawa kisah Nabi Nuh yang ketiga. Kerana ini Nabi Allah Nuh AS
Rasul yang pertama yang diutuskan. Adapun Adam ialah Rasul tapi tidaklah diutuskan untuk melawan kesesatan. Berbanding dengan Nabi Nuh AS ialah Rasul yang pertama yang Allah bangkitkan untuk melawan akidah yang salah, dan kerana zaman Nabi Nuh lah bermulanya zaman penyembahan berhala. Dan kerana Nabi Allah Nuh AS ialah Nabi yang paling panjang usia dan umurnya dalam dakwah. Nabi Adam lebih panjang umurnya daripada Nabi Allah Nuh dari satu sudut. Tetapi Nabi Nuh ini panjang usianya dalam dakwah. Walau sebagian ulama menilai semula bahawa Nabi Allah Nuh sebenarnya lebih panjang umurnya daripada Nabi Adam itu sendiri. Kerana yang Allah sebut dalam Quran bahawa dia berdakwah sahaja sepanjang selama 950 tahun. Maka tidak mengambil kira umur sebelum dia berdakwah dan umur selepas tenggelamnya kaum yang menderhaka pada Allah. Namun disebut kisah Nabi Nuh kerana pertama dia Rasul yang pertama. Yang kedua dia berada paling lama dalam dakwah. Nabi Allah Adam AS dia tidak berada dalam dakwah macam Nabi Nuh. Kerana tidak ada penyelewengan zaman Nabi Allah Adam AS. Tapi zaman Nabi Nuh berlaku penyelewengan dan baginda ialah Nabi paling lama berhadapan dengan kaumnya. Iaitu selama 950 tahun. Ketiga-tiga kisah ini semuanya punya tujuan yang sama. Dari sudut penurunannya kata para ulama, iaitu bagi mengembirakan Nabi SAW dan bagi memberitahu kepada Rasulullah bahawa sunnatullah, setiap yang mendustakan perintah Allah akan binasa. Akan datang azab Allah Ta'ala kepada mereka. Supaya baginda SAW tidak bersedih, Rasulullah SAW tidak tertekan dan sebagainya. Kerana apa yang dilalui oleh baginda SAW telah dilalui oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan pada penderhaka dan pembohong ini pasti akan musnah dan binasa dan pasti akan kalah. Demikian selepas ini kita akan bicarakan kisah Nabi Allah Hud AS, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Syuaib pada ayat-ayat yang kehadapan. Yang kesemuanya hadafun wahid, matlamat yang sama bagi tasliyatun Nabi SAW, untuk gembirakan Rasulullah dengan apa yang nak Rasulullah alami, dan untuk beritahu Rasulullah kesudahan setiap orang zalim, pendusta ayat-ayat Allah, dan untuk beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan azab. Cuma ada tempoh dan waktunya. Ada tempoh dan waktu. Dan juga kisah-kisah ini juga kata para ulama mengajar Nabi SAW berhujah dengan mereka. Kerana hujah yang dibawa oleh para penentang kepada Nabi-Nabi yang diutuskan sama. Semenjak zaman Nabi Allah Nuh AS atau secara turutan dalam surah Asy-Syu'ara, semenjak zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Ceritanya sama. Tentang kesesatan yang mereka dokong itu. Baik, kita lihat penafsirannya. Bila Allah Ta'ala berfirman, bila Allah Ta'ala berkata dan berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Demikian. Kaum Nabi Nuh juga mendustakan Nuh dan juga rasul-rasul dan juga para nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Baik, di sini disebut telah mendustakan kaum Nabi Nuh segala rasul-rasul. Kenapa disebut kadzabat qaum Nuhinil mursalin? Dalam terjemahan telah mendustakan kaum Nabi Nuh akan seluruh rasul. Kerana seluruh rasul membawa perkara yang sama. Menyembah Allah, menjauhi berhala. Sama. Sebab itu mendustakan Nabi Nuh berarti mendustakan semua Nabi dan Rasul. Mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan semua Nabi dan Rasul. Siapa pun Nabi dan Rasul yang didustakan, maka dia berarti mendustakan semua. Sebab kesemua para Nabi dan Rasul ini membawa perintah sama daripada Allah Ta'ala. Sebab itu disebut telah mendusta kaum Nabi Nuh akan sekalian para Rasul. Dia tak sebut telah mendusta kaum Nabi Nuh akan Nabi Nuh. Tapi dia sebut telah mendusta kaum Nabi Nuh akan sekalian Rasul-Rasul. Kerana pendustaan ini yang dilakukan pada Nabi Nuh sebenarnya pendustaan pada Nabi-Nabi. Wa imam sebelum atau selepas. Dan supaya Nabi Muhammad SAW mengetahui Rasulullah juga Rasul. Demikian dia akan didustakan. Setiap hamba Allah yang diutuskan. Idh qala lahum akhuhum
idh qala lahum akhuhum, ketika mana telah berkata kepada mereka saudara mereka sendiri. Nuhun, itu Nabi Nuh. Ala tattaqun, tidakkah kamu takut kepada Allah, takut kepada azab, takut pada kemurkaan, takut pada kesan dosa dan maksiat dan kesan syirik pada Allah. Baik, di sini disebut akhuhum, saudara mereka. Yang dimaksudkan saudara mereka ialah saudara secara nasab. Kerana satu bangsa, satu kaum, bukannya saudara seagama. Sebab mereka belum masuk Islam. Akhuhum, saudara mereka. Kita kalau perkataan persaudaraan atau ukhuwah, dia ada dua. Pertama kita panggil ukhuwah fin nasab. Ukhuwah dari sudut nasab, keturunan. Yang kedua ukhuwah fi din, ukhuwah sebab agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Bahawasanya orang beriman itu bersaudara. Ukhuwah paling tinggi ialah ukhuwah iman. Lepas tu boleh ukhuwah berkaitan dengan nasab keturunan. Tapi kalau bergabung dua, agama dan nasab keturunan, maka itu lagi kuat. Ukhuwah. Dalam ayat ini, dan ingatlah apabila telah berkata kepada mereka, saudara mereka, bukan maksud saudara seagama, kerana mereka belum masuk dalam Islam. Tapi saudara secara nasab dan secara bangsa. Nuhun, ini Nabi Allah Nuh. Ala tattaqun, tidakkah kamu mau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kamu menyembah berhala, dengan sebab kamu menyekutukan Allah, tidakkah kamu takut akan kesan kekufuran kamu? Kemudian kata Allah melidah Nabi Allah Nuh, fattaqullah wa ati'un, kerana itu takutlah Allah dan taatilah akan aku. Kalau kita lihat bila Nabi Allah Nuh ini berkata, ada ayat tertinggal sebelum itu, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul kamu yang amanah dalam menyampaikan perintah Allah. Fattaqullaha wa ati'un, kerana itu takutlah kamu pada Allah dan taatilah pada aku. Nabi Allah Nuh bawa dua, mensifatkan dirinya dengan dua perkara. Yang pertama Nabi Nuh kata, inni lakum rasulun amin, aku ini pesuruh Allah. Dan disebut dengan perkataan amin, yakni amanah. Aku sampaikan perintah Allah tanpa kurang, tanpa tambah. Tidak ada satu pun daripada diriku, hawa nafsu, tidak ada. Ini betul-betul perintah Allah. Ini betul-betul wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku amanah. Kemudian Nabi Allah Nuh menyebut tentang sifat dakwah yang kedua, wa ma as'alukum alaihi min ajr, dakwahku ini tanpa minta upah. Pertama Nabi Allah Nuh beritahu dia Rasul Allah yang amanah, satu. Yang kedua, menyampaikan dakwah bukanlah untuk mengambil upah. Dan kerana itu Nabi Allah Nuh mengingatkan kaumnya, fattaqullah wa ati'un. Ayat fattaqullah wa ati'un diulang dua kali. Yang pertama selepas itu ayat 108, fattaqullah wa ati'un. Yang kedua, fattaqullah wa ati'un. Takutlah kamu pada Allah dan mentaatiku. Seolah-olah Nabi Nuh nak kata macam ni. Wahai kaumku, aku ni Rasul yang amanah. Maka kerana itu kamu dah takut pada Allah disebabkan kamu sembah berhala. Disebabkan kamu menyekutukan Allah. Disebabkan kamu melakukan perkara yang Allah larang. Dan hendaklah kamu taat pada aku. Untuk keluar daripada ni, kamu kena dengar cakap aku. Kerana aku mengetahui jalan keluarnya. Bagaimana nak bertaubat. Bagaimana kembali pada fitrah. Kemudian Nabi Nuh AS menyebut sifat yang kedua. Aku berdakwah ini bukan minta upah. Tak langsung upah aku nak. Tidak ada kepentingan aku di sisi dakwah ini. Supaya jelas orang kafir. Kerana kalau mereka melihat dakwah ini perniagaan, artinya ada untung rugi dari sudut orangnya. Jadi dia berniaga, mungkin dia kena untung lah, dia bersungguh-sungguh promote sangat. Tapi Nabi Nuh beritahu, ini bukan perniagaan. Yang aku ajak ini bukan bentuk perniagaan, tapi kewajiban. Keselamatan kamu. Dan juga kemuliaan serta kebahagiaan kamu. Sebab itu aku tidak meminta sebarang upah. Kerana upahku, kata Nabi Nuh, in ajriya illa ala rabbil alamin.
Allah yang akan menguruskan upahku yang paling agung, yang paling hebat, iaitu pahalanya, redanya, syurganya. Lalu bila Nabi Nuh AS menyebut dakwahnya secara jelas. Pertama menyebut dia Rasul, yang kedua dakwah ini ikhlas untuk menyelamatkan mereka. Kerana itu takutlah Allah dan taatilah aku. Berarti kamu kena ikut aku bagaimana cara untuk mentaati Allah. Sebab di antara tugas peranan Rasul yang diutuskan, ajar manusia macam mana nak menyembah Allah. Ajar manusia macam mana nak minta ampun. Kalau tidak, ada orang bila mana dia tahu dia rasa dia buat salah. Tapi oleh kerana tak ada yang ajar bagaimana penyelesaian salah, akan dimainkan oleh orang yang ada kepentingan. Itu yang berlaku sehingga berlaku surat penjualan ampun. Artinya para padri menggunakan kesempatan rasa bersalah orang, dia ajar taubat dengan cara bayar duit. Bayar dulu. Dan kesalahan tadi dinilai dengan material. Akhirnya surat-surat pengampunan dijual secara terbuka di pasar-pasar. Maka Islam tidak membiarkan rasa bersalah itu tidak ada penyelesaian. Sebab manusia, fitrah dia, bila dia buat salah, dia akan rasa bersalah. Dan dia sentiasa fikir macam mana nak keluar daripada jalan salah. Kalau dia tak dapat daripada guru yang benar, maka dia makin buat salah. Atau dia mungkin akan kekal dalam keadaan jahil atau dalam keadaan dimurkai Allah. Sebagai contoh, bila ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Dia dah bunuh ramai, dia pun rasa nyesal. Dia nak keluar daripada kejahatan membunuh. Maka dia nak tahu macam mana cara nak keluar. Apakah taubatnya diterima? Sehingga ditanya pada orang yang bukan ahlinya, akhirnya orang ni lebih mengecewakan dia, akhirnya dibunuh jadi 100. Namun rasa bersalah itu fitrah manusia. Kalau tuan-tuan tengok, kucing sebagai contoh. Kucing ke anjing ke, tak kira binatang apa. Kalau dia ambil makanan secara curi, dia akan rasa bersalah. Kita kalau bagi kucing makan, okey dia makan. Tapi kalau tiba-tiba dia ambil kat dapur, memang dia tengok kita, dia lari. Sebab apa? Dia tahu dia bersalah. Itu fitrah yang Allah jadikan. Apatah lagi manusia yang ada akal. Duk lama dia buat salah, dia akan rasa bersalah. Maka bila dia rasa bersalah, dia nak cari jalan macam mana keluar daripada salah. Yang bunuh 99 orang ni, dia silap jumpa orang, akhirnya dia bunuh 100 orang. Sehingga dia jumpa orang yang benar-benar tahu cara menyelesaikan salah. Lalu orang ni mengajar dia supaya keluar daripada negeri orang jahat menuju negeri orang baik. Akhirnya dia melakukannya, dia mati dalam keadaan dia berazam untuk buat baik, maka dia pun masuk syurga. Bila Nabi Allah Nuh AS kata, apa yang kamu buat ni dosa, salah. Dan bila sehingga datang rasa bersalah, aku yang akan tunjuk jalan bagaimana caranya. Untuk kamu mohon ampun kepada Allah. Dan beribadat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut penolakan kaum Nabi Nuh. Qalu, berkata kaum Nabi Nuh, anu'minu laka, apakah kami perlu ikut kamu? Beriman kepada kamu? Wattaba'akal arzalun, sedangkan kamu diikuti oleh orang-orang yang hina. Ini kerana pengikut Nabi Nuh AS pada permulaannya di kalangan orang miskin. Di kalangan orang yang bukan berpangkat, bukan bangsawan. Manakala golongan bangsawan, golongan yang kaya raya, maka mereka ini melihat, kenapa kami nak ikut, nak beriman padamu wahai Nuh, sedangkan pengikutmu orang miskin. Padahal Nabi Nuh nak beritahu bahawa dakwah ini bukan bisnes. Kalau bisnes boleh kita negotiate dengan orang kaya. Kita tak akan negotiate dengan orang miskin, ini bisnes. Kalau bisnes, kita mesti jumpa datuk-datuk, Tan Sri. Namanya bisnes, menyampaikan Islam ini bukan bisnes. Ini kebenaran yang perlu diimani oleh semua. Kaya, miskin, sihat, sakit, muda, tua, lelaki, perempuan. Ia tak ada kaitan dengan status, pangkat, harta. Tidak ada kaitan. Kerana kebenaran itu suatu yang perlu diterima oleh semua orang. Bukan kita ajak makan tengah hari ini. Bukan kita ajak makan malam atau sebagainya. Tapi ajak menerima kebenaran. Lalu orang-orang kafir melihat, kerana Nabi Nuh diikuti oleh orang bawahan, mereka kata ini arzalun, ini orang hina. Mereka lupa bahawa yang hinanya mereka sebab mereka tak terima kebenaran.
Hina itu bukan pada pekerjaan. Hina itu pada sikap dan sifat. Bila sikap dan sifat ego, sombong, tak nak terima kebenaran, itu baru disebut kehinaan. Tuan-tuan, atas dunia hari ni, tak ada seorang pun boleh menghina pekerjaan orang. Kalau kita hina mana-mana pekerjaan orang lain, tak akan ada orang terima penghinaan kita tadi. Melainkan kita pasti akan dikecam oleh seluruh dunia. Kita hina pekerjaan tukang kebun sebagai contoh. Kita kata, itulah tak mengaji tinggi, bla bla bla. Mesti orang kutuk kita balik. Sebab kita tak boleh hina pun pekerjaan orang. Kerana pekerjaan itu mulia. Kita hina orang kerja apa? Apa je pekerjaan yang kita nampak rendah? Seorang pun tidak ada sebab mubarirat yang menghalalkan dia menghina pekerjaan. Yang perlu dihina ialah pencuri, perompak, penyamu. Ya, itu perlu dihina. Kenapa? Kerana itu bukan pekerjaan. Kalau orang bekerja cari ikan, ada orang bekerja dibuat benda tu, buat benda tu, tidak layak dihina. Dan tidak layak dipanggil orang hina. Maka bila kaum Nabi Nuh menganggap, ikut Nabi Nuh ni ramai orang miskin-miskin, mereka ini arzalun, kami takkan ikut. Sedangkan Nabi Nuh dah beritahu, aku bukan jual produk, aku bukan buat syarikat eksklusif, aku beritahu kebenaran. Kamu sembah berhala, tempatnya dalam neraka. Yang kamu sembah tu bukan Tuhan, itu patung. Itu yang kamu buat dengan tangan kamu, lalu kamu menyembahnya. Lalu kata Nabi Nuh dalam membela orang-orang yang dianggap lemah di sisi kaum bangsawan ini. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Itu tidak ada kaitan dalam dakwah aku. Dakwah aku bukan mengambil kira pangkat dia. Bukan mengambil kira dia kerja apa. Itu bukan urusanku, kata Nabi Nuh. Urusanku menyampaikan dakwah pada semua manusia. Ini kebenaran. Sebab itu kata Nabi Nuh, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Aku tak ada pengetahuan tentang masalah kerja mereka. Jadi aku tak diperintahkan oleh Allah ke orang ni tak boleh beriman. Orang ni tak boleh beriman sebab dia kerja rendah je. Sebab dia kerja bawahan je. Tidak. Illa ala Rabbi. In hisabum illa ala Rabbi. Segala tujuan, segala perbuatannya, hisabnya di sisi Allah. Lau tash'urun, kalau kamu mengetahui. Maknanya, tak kira mereka ni siapa. Yang penting amalan-amalan yang mereka lakukan. Kalau mereka mentaati Allah, kalau mereka melakukan dengan ikhlas, maka pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan semua yang mereka lakukan. Itu kalau kamu faham, kata Nabi Nuh. Lau tash'urun, kalau kamu faham. Oh, kebenaran. Lepas tu kalau orang tu terima kebenaran atas apa pun tujuan, itu urusan Tuhan. Kalau dia kalangan orang miskin, katakan. Kalangan orang tak ada pangkat, kalau terima kebenaran supaya dia dapat kedudukan, maka itu urusan Allah, aku tak tahu. Kerana aku berhukum secara zahir. Kerana kadang-kadang, misalnya, dan satu benda kebaikan yang kita ajak, orang yang terima tadi, dia macam-macam niat. Ada niatnya memang ikhlas, ada niat sebaliknya. Ada satu cerita, bila Imam Asy-Syafi'i sampai ke bumi Mesir. Maka salah seorang ingin menjadi anak muridnya. Maka dia pun belajar duduk dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berhukum sebab semua orang nak baik, belajar. Sedangkan anak murid ni sebenarnya ada tujuan lain. Tujuan dia nak mewarisi atau mengambil tempat Imam Syafi'i satu hari nanti. Tiba-tiba ketika dekat wafat Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata kepada muridnya, itu bernama Imam Buaiti. Wahai Buaiti, hendaklah kamu ganti tempat aku. Kalau aku tak sakit, tak boleh beri kuliah, kamu. Sebab kita kalau ganti tempat guru kita, satu kemuliaan. Kerana kepercayaan. Sebab guru dia tak senang-senang nak bagi orang duduk depan. Tidak semula itu. Bukan tangkap muat isi jadual. Bukan begitu. Dia tahu siapa yang boleh, siapa tak boleh. Secara pengalaman. Maka Imam Syafi'i, anak murid dia ramai alim. Imam Al-Munziri, Imam Bakar Ar-Rabi', bukan lain-lain ulama-ulama yang mengaji ini. Tapi beliau suruh Imam Buaiti. Buaiti ni paling alim dalam anak murid Imam Syafi'i. Kamu ganti aku. Salah seorang daripada anak murid kanan Imam Syafi'i mula rasa dengki. Sebab tujuan dia dari asal, sambut Imam Syafi'i datang ke Mesir, bertahun mengaji, belajar supaya dia dapat kursi itu. Akhirnya dia keluar daripada mazhab Syafi'i kerana tak dapat tempat. Seperti Imam Syafi'i waktu dekat mati dia dah kata,
sebut nama orang ni, kamu akan kembali pada mazhab. Sebab asal dia mazhab Maliki. Kemudian dia ikut Syafi'i, rahimahullah, dan bermazhab Syafi'i. Dengan harapan dapat kedudukan si Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tak bagi dia. Dia ada niat lain. Itu kita cerita bila Nabi Allah Nuh AS kata, ya mereka ini menerima Islam. Kalau apa pun tujuan mereka, itu dalam hisab pengetahuan Tuhanku. Benda tu makruf. Tuan-tuan, bila kita ajak buat baik, suruh buat baik, kita tak diajar untuk nilai orang tu dan terima kebaikan. Itu dia dengan Allah. Okay, saya ajak kuliah sebagai contoh. Lalu orang pun datang dengar, saya tak boleh nilai kenapa dia datang kuliah. Itu dia dengan Allah. Dia datang sebab dia nak cari jodoh sini ke, misalnya. Dia datang kuliah sebab nak jual Tupperware dia ke. Dia datang kuliah sebab dia nak promo kedai makan dia ke. Dia datang kuliah. Itu hal dia dengan Allah, bukan dengan saya. Saya tak boleh judge dia. Saya tak boleh kata dia. Saya kata ni datang mesti nak jual tudung ni, misalnya, kalau perempuan. Ni datang mesti dia nak jual produk tu, produk ni. Tak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan saya. Yang penting dia terima kebaikan. Kalau apa pun tujuan dia, betul atau salah, Allah akan nilai. Maka Nabi Allah Nuh kata, yang masuk Islam ini, maka aku tak boleh nilai apa tujuan dia. Itu urusan Allah. Atau kamu pun, orang kaya masuk, itu urusan Allah. Tak ada kata sebab orang kaya ni masuk pun sebab dia nak ada pengaruh dia. Tak, itu kita tak boleh nak judge. Kita sentiasa diajar oleh Allah Ta'ala bahawa apa yang kita, muamalah kita dengan manusia, muamalah zahir. Yang batin dia dengan Allah. Dia ikhlas ke tak ikhlas, ini bukan urusan kita. Contoh kalau kita menilai macam tu, akhirnya tak ada orang yang akan terima kebaikan ini. Ataupun kita sendiri akan sentiasa berprejudis dan berwasangka buruk pada orang. Kita tengok ustaz-ustaz tu ngajar tak ikhlas juga tu. Maka semua duk kata tak ikhlas. Akhir kita telah merosakkan kebaikan. Walhal ketika mana orang buat jahat, orang tak tanya pun niat dia apa. Maka orang raikan yang buat jahat ni semua. Ni geng-geng jemaah jahat ni. Maksiat dia buat, dia tak ada betul ni sebab apa buat jahat ni, sebab gini, tak ada. Dia macam welcome orang-orang buat jahat ni. Tak ada masalah. Tiba-tiba kita pula, bila sama-sama buat baik, tapi berprejudis, berwasangka buruk. Dia ni tujuan datang bukan lain ni, sebab ni, sebab tu ni. Dia tahu ada makan kat sini tu dia datang ni. Tahu ada biryani malam ni, dia pun datang. Tahu sebab malam ni ada nasi lemak, dia pun datang. Tentu itu prejudis kita. Dan Allah Ta'ala tak suruh kita buat macam tu. Betul Ustaz. Ustaz perasan tak? Kalau tak ada biryani, dia tak datang. Tentang bila kita berwasangka buruk pada orang, lalu kita tegaskan wasangka buruk, maka hati kita ni kotor. Sebab itu disebut oleh para ulama, atau disebut dalam satu kalam masyhur, idza zananta fala tuhaqqiq. Bila kamu berwasangka, maka jangan kamu tegaskan wasangka kamu. Jangan mencari dalil betul Ustaz saya punya wasangka. Jangan. Wasangka buruk tu dah salah. Kalau kita cuba untuk memberi justifikasi wasangka kita, kita makin jauh melakukan kesalahan. Oleh sebab itu jangan kita berwasangka. Jadi dalam urusan kebaikan, siapa pun yang datang buat baik, kita tak bicara tentang niat dia, kita tak bicara tentang tujuan dan sebab. Tetapi bila dia menerima kebaikan, kita terima dia. Dia datang masjid, datang surau, kita terima. Kita tak kata, kita tak wasangka buruk pada dia dengan menganggap dia datang kerana tujuan-tujuan yang lain. Sebab-sebab yang lain. Sebab siapa pun yang berada dalam kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Siapa pun yang berada dalam ketaatan pada Allah, dia tetap akan dapat kebaikannya. Walau mungkin dia datang ni tak ikhlas, lama-lama dia ikhlas. Walau dia datang mungkin ada tujuan lain, lama-lama tujuannya kerana Allah. Walau dia datang kerana dia nak tumpang kawan dia nak jumpa kawan dia, lama-lama tujuannya kerana Allah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, yang mana-mana yang duduk majlismu, walau apa niat pun, humul ladzina la yashqa bihim jalisu. Mereka ini tak pernah kena kecelakaan. Tak celaka mereka sebab duduk tempat baik. Walaupun dia cuma niat nak teman mak dia je, tapi dapat kebaikan. Niat dia nak teman kawan dia je sebab dah janji ngetih lepas ni, dia tetap dapat kebaikan dan pahala. Niat dia sementara tunggu isyak je. Bukan nak dengar sangat kuliah Ustaz, nak balik jauh, nak tunggu isyak. Nak tunggu isyak, tetap dia dapat kebaikan. Jadi niat orang, in hisabuhum illa Allah. Hitungannya Allah bukan kita. Jadi jangan kita mengambil kerja yang salah.
Kerja kita ajak orang berbaik. Membaca niat orang bukan kerja kita. Dan selama-lamanya bukan kerja kita. Ia urusan dia dengan Allah SWT. Kemudian kata Nabi Nuh, "Wa ma ana biqaridil mu'minin." Aku tak akan halau orang beriman. Kalau kamu bagi syarat, wahai Nuh, boleh kami beriman tapi halau dulu orang miskin ni. Aku tak akan halau mereka. Kerana kita tidak boleh menghalau orang atas nama pangkat. Sebab dia tak selera, tak boleh. Kita tidak boleh menghalau mereka. Bukan setiap orang yang beriman itu ada hak masing-masing. In ana illa nadhirun mubin. Kerana kerja aku menyampaikan peringatan yang jelas. Bukan kerja aku halau orang, pilih-pilih orang untuk beriman pada aku. Okey, yang kaya boleh beriman, yang miskin jangan. Oh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Bukan begitu. Aku menyampaikan peringatan dari Allah. Yang terima maka dia berada di sisiku. Yang tak nak terima maka dia berada sebelah lain. Dan aku akan terus menyeru, mengajak, berdakwah kepada mereka. Qalu, bila mana kaumnya gagal untuk menyekat dakwah Nabi Nuh. Dengan hujah, kerana setiap mereka sebut hujah, Nabi Nuh jawab. Bahkan Nabi Nuh AS seorang yang terus melayani hujah mereka. Setiap kali mereka kata macam tu, Nabi Nuh jawab macam ni. Sentiasa melayani. Setengah orang kan dia tak nak layan sangat, orang cakap apa, cakap tak nak layan. Nabi Nuh kerana simpati dia, sayang dia pada kaum, apapun kekeliruan, kemuskilan, apapun tohmahan yang disebut oleh kaumnya, dia jawab. Hatta kaum dia kata, kamu ni bodoh lah Nabi Nuh. Dia pun jawab, saya tak bodoh. Tapi saya Rasul. Aku tak ada bodoh tu. Aku ni Rasul. Pun perkataan macam tu dia jawab dengan baik. Untuk menunjukkan bagaimana Nabi Allah Nuh sayang pada kaum. Kita, kalau kita ayah tuan-tuan sekalian atau ibu lah. Anak kita bercakap macam-macam, kita layang dia. Sebab apa? Kita sayang. Dia cakap dalam gagak, pelak pula. Kita dengar sebab sayang. Anak kita tak bercakap apa benda, kita pun tak faham nak. Tapi kita dengar. Kita beri ruang. Bukan kita akhirnya kadang-kadang bercakap macam dia. Dia pelak, kita pun buat pelak juga. Sebab apa? Sayang. Maka Nabi Nuh AS sayang pada kaum. Sebab tu dia panggil dengan lembut, wahai kaumku, wahai kaumku. Maka dia layan. Lalu mereka menyebut secara keras. Qalu, kata mereka, la illam tantahi. Kalau kamu tak berhenti berdakwah, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, la takunanna minal marjumin. Kami akan baling batu. Kata baling batu ni iaitu satu manifestasi dari makna penghinaan. Kita contoh. Kalau kita halau orang, nampak hina. Kita ambil batu pula balik, persis bagaimana orang menghalau anjing. Dia halaunya macam mana? Dia ambil batu dan dia baling. Maka kata kaum Nabi Nuh, kami pakat-pakat ambil batu, baling kamu. Sebab itu disebut perkataan marjumin, rejam. Kami akan rejam kamu. Lihat bagaimana Nabi Nuh menjawab. Nabi Nuh dia tak guna emosi dia. Rejamlah kalau berani. Tak ada. Kalau kita style kita gaduh macam tu. Kalau orang kata tumbuk ni, tumbuklah kalau berani. Kita style macam tu. Sebab kita jenis berlawan. Nabi Nuh dia menerang, dia bukan berlawan. Bila kaumnya kata kami akan rejam kamu, Nabi Nuh tak kata rejamlah kalau berani. Tapi Nabi Nuh berdoa pada Allah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh ajar kita satu benda. Bila kita dizalimi oleh orang, maka cepat angkat tangan mengadu pada Allah. Bila kita dizalimi, rasa dizalimi. Bila kita dizalimi, kita cepat balas, kita telah mengambil sedikit hak kita. Tapi kalau kita tak balas, kita telah memberikan semuanya untuk Allah balas. Itu kelebihannya. Andai kata kalau ada orang maki kita, marah kita, kita pun jawab balik, maka kita berurusan dengan dia saja tanpa pertolongan. Namun kalau kita dizalimi dengan perkataan atau perbuatan, kita terus mengadu pada Allah, maka Allah akan menguruskan hal ini. Sebab itu Nabi Nuh, bila kaumnya berkata begitu, aku rejam, dia ugut. Macam kita ambil sistem undang-undang kita lah. Contoh kalau kita gaduh, orang ugut, saya bunuh kamu. Kita je diam, pergi balai polis, report. Dia ugut nak bunuh saya. Terus masuk penjara dia. Tapi kalau kita pun ugut, bunuhlah, saya bunuh awak pula. Jadi dia boleh balas report, dia pun ugut saya nak bunuh saya. Kan kalau orang pandai buat undang-undang, kalau dia gaduh orang ni pun ugut dia, ugut bakar rumah ke, ugut apa benda lah. Kita cuma diam. Jangan balas. Pergi balai polis, beritahu dia telah ugut saya. Dia pasti kena tangkap. Pasti undang-undangnya keras.
Apatah lagi kalau seorang mengadu pada Allah. Ni mengadu pada polis pun teruk dia kena. Ini mengadu pada Allah bila seorang hugut kita. Katakan, Nabi Nuh kata, Qala Rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Yang ini mendusta perintahmu ya Allah yang aku bawa. Mendusta segala ajaran yang aku bawa daripadamu. Faftah baini wa bainahum. Ya Allah, hukumkan. Tunjukkan pembalasan. Tunjukkan kebenaran antaraku dengan mereka. Fathan dengan suatu hukuman yang jelas. Wa najjini dan selamatkan aku. Wa man ma'iya dan orang-orang yang bersama aku. Minal mu'minin di kalangan orang beriman. Kita dah sebut sebelum ini. Yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Ada riwayat menyebut 43 orang. 40 orang. Ada yang mengatakan 83 orang. Sekitar tu banyak tu. Dan Nabi Nuh kata, ya Allah, turunkan kepada mereka yang mendustakan kepada perintahmu ini dengan satu hukuman. Dan selamatkan aku. Berarti, kalau kita minta dihukum saja, barangkali kita juga terkena dalam maksud hukuman tersebut. Bila Aisyah tanya, radhiyallahu ta'ala anha, bila nanti akan datang gempa bumi, orang baik mati, orang jahat mati. Macam mana ya Allah? Maka kata Nabi SAW, macam mana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, yub'atsu ala niyatihim. Dia akan dibangkitkan ikut niat masing-masing lah. Kalau dia orang baik, walaupun dia kena juga malapetaka gempa bumi, tsunami, maka dia dengan niat yang baik dia. Namun dia ada satu kaedah lain. Ketika mana berlakunya azab Allah ini, kita minta kita diselamatkan. Kita minta diselamatkan sebagai doa Nabi Nuh ini. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Bayangkan banjir itu berlaku terlalu besar sehingga menenggelamkan semua tempat, semua kawasan, semua gunung ganang, bukit bukau, tapi yang diselamatkan cuma kaum Nabi Nuh. Yang ini kaum yang beriman, Nabi Nuh dan yang menaiki bahtera. Itu je selamat. Azab tadi menyeluruh. Sama juga bila berlaku azab kemurkaan Allah, kita minta bahawa kita selamat. Doa minta selamat. Najjini fa'anjainahu, lalu kami selamatkan Nabi Nuh wa man ma'ahu dan bersamanya orang beriman fil fulkil mashhun, dalam bahtera yang penuh dengan kita katakan penghuninya. Kenapa dia sebut bahtera ni penuh? Sebab dalamnya dengan binatang-binatang sekali. Sebab tu nampak penuh. Dinamakan penuh. Di binatang pun ada sekali. Bukan sekadar manusia. Ada binatang, ada tumbuhan. Maka dia penuh dengan barang. Dia kalau beg kita ni, kalau ada jenis pakaian ni, kita tak panggil penuh lagi. Beg pakaian ada sambal belacang, ada semua benda ada ni. Beg kita penuh. Maknanya ada belaka. Kereta penuh. Maksudnya dengan barang-barang belakang penuh. Manakala bila disebut Al-Fulkil Mashhun, kapal yang penuh, yang pertama tak boleh lagi orang naik. Kita kalau kereta kita penuh, tak boleh orang naik sebab kapasiti dia. Punya seat tu 6, seorang yang naik 7, tak boleh dah, penuh. Sebab cuma 6. Tapi bahtera Nabi Nuh bukan tak boleh naik lagi orang, tapi tak boleh lagi naik sebab tak beriman. Maka sebab tu disebut penuh. Gini, tuan-tuan kita, kalau tak nak ajak orang naik kereta kita, orang bertanya, ada kosong lagi? Dah penuh. Kenapa sebut dah penuh? Kamu tak layak, kita tak nak ajak. Atau orang tanya kita, ada tak duit sikit? Dah tak ada duit, dah habis. Sebab apa? Kita tak ada, tak nak beri pada dia. Maka Allah bila menyebut kapal dah penuh, maknanya tak dia alu-alukan siapa pun naik. Kerana yang naik itu syaratnya mesti beriman. Termasuk anak Nabi Nuh pun tak naik. Penuh. Kan syarat iman tadi. Maka dia sebut bahtera yang penuh. Pertama kerana banyaknya binatang-binatang. Yang kedua kerana syarat masuk itu beriman. Maka tak benar kamu boleh masuk, maka kita sebut penuh. Kamu tak boleh masuk penuh. Thumma arraqna ba'dul baqi. Kemudian kami menenggelamkan selain Nabi Nuh dan kaum yang selamat. Yang lain semua tenggelam, semua mati. Tak ada yang hidup. Mungkin tak ada yang hidup gayut kat pokok ke, tak ada. Secara ijma' ulama, secara nas Qur'ani, orang yang selamat cuma yang berada dalam bahtera. Itu sahaja yang selamat. Termasuk binatang. Yang selamat dalam bahtera. Sahaja. Inna fi dzalika laayah. Itu adalah pengajaran yang Allah nak tunjukkan. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Walaupun ia pengajaran yang terang jelas, tapi kebanyakan manusia tetap tidak mau beriman. Kita dah sebut mawanik, penghalang mereka beriman kerana sombong. Penghalang mereka beriman
kerana ego mereka. Penghalangnya kerana kejahilan mereka. Penghalang mereka beriman kerana mereka memandang dunia ini segala-galanya. Mereka tak nampak ada dunia lain, ada alam lain melainkan dunia. Maka itu sebab menghalang mereka beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, lahu wal aziz, maha perkasa. Sebagaimana Allah dengan kekuasaannya mendatangkan azab pada kaum Musa, kepada Fir'aun, kepada kaum Nabi Ibrahim, kepada kaum Nuh, Allah berkuasa. Dan sebagaimana juga Allah Ar-Rahim, penyayang. Kalau di kalangan mereka itu berhenti daripada kekufuran, berhenti daripada penyengutuan, berhenti daripada buat dosa dan maksiat, niscaya dia akan dapati Allah itu sayang pada dia, penyayang. Setiap kali Allah cerita tentang azab, Allah cerita tentang sifatnya perkasa, dalam masa yang sama Allah cerita tentang sifatnya penyayang bagi orang yang ambil pengajaran. Tapi yang tak ambil pengajaran, jangan ingat benda ni tak akan berlaku. Bahkan disebut bahawa bila mana akhir zaman, semua azab-azab yang pernah Allah hadirkan kepada kaum dahulu, kepada nabi-nabi terdahulu, akan datang pada umat akhir zaman. Banjir, maka berlaku banjir. Hujan batu, maka berlaku. Gempa bumi berlaku. Suara kuat, tempikan kuat akan berlaku. Semua azab yang dahulu berlaku akan berlaku di akhir zaman. Semua akan berlaku. Untuk menunjukkan bahawa apa yang Allah cerita dulu, berlaku sekarang. Tidak katalah tu cuma cerita, ada ke lagi macam tu? Ada. Dah akan ada. Yang Allah cerita tadi, bukan sekadar sejarah yang sudah berlaku. Tapi ia benda yang akan berulang. Sebagai peringatan. Macam kita cerita ke anak-anak kita yang degil ni sebab tak pernah kena rotan. Abangmu dulu. Ayah rotan, lumpuh. Lumpuh sebelah kaki. Seminggu lumpuh. Lepas tu okey balik. Kakakmu tu. Aku rotan dia, kata ayah ni. Rotan dia. 3 hari menangis. Contoh. Anak budak yang kecil-kecil dia rasa dia tak kena hukum. Itu sejauh lama ayah. Dia tak, ayah dia cerita tadi dengan maksud. Kalau kamu degil sama tak ambil pengajaran, kamu pun akan kena sama. Akan kena sama. Bila Allah cerita tentang azab Fir'aun, azab kaum Nabi Ibrahim, azab kaum Nabi Nuh, kalau kalangan manusia terus berdegil, berbangga dengan kekufuran dan maksiat, syirik pada Allah, berbangga dengan tidak beragama, berbangga dengan segala perkara yang dilarang oleh Allah, kelak tunggulah azab. Kerana Allah itu maha perkasa. Sebagaimana Allah mendatangkan azab pada kaum terdahulu, demikian juga Allah berkuasa mendatangkan azab pada kelompok manusia sekarang. Jangan ingat itu dulu ni tak berlaku dah. Tak akan berlaku, sehingga ada kalangan mereka kata, ya mereka kan diazab oleh Allah, jadi yang kita buat ini tak ada pun Allah azab. Biarlah Allah juga azab kita. Akhirnya mereka itu menjustifikasikan kejahatan mereka. Mereka itu membenarkan kelakuan maksiat. Kerana mereka menyangka bahawa azab yang berlaku dulu sudah berlaku dan tak akan berlaku. Dia habis macam tu je dah, tak ada skandal zaman moden Ustaz, mana ada. Mereka menyangka bahawa tak akan berlaku, akan berlaku, pasti akan berlaku. Allah pasti akan tunjuk. Tengok tuan-tuan bila Allah tunjuk tsunami sebagai contoh. Gambaran. Tengok sebagaimana kita dikejutkan dengan banjir di Pakistan. Hanya beberapa jam, hujan yang lebat, dengan pecahnya empangan, dan tempoh yang sekejap, bayangkan 10 bilion dolar USD kerugian. 1 juta rumah dan bangunan hancur. Satu hotel besar, hancur luar. Hanya tinggal tapak saja. Untuk menunjukkan sebahagian. Ini yang saya katakan ditunjukkan dan akan ditunjukkan dan akan ditunjukkan. Sehingga tenggelam pulau-pulau, sehingga tenggelam negara-negara. Allah berkuasa. Jadi jangan ingat apa yang Allah cerita dulu, maka dia cuma cerita dulu, tak akan berlaku sekarang. Benda yang sama. Kalau kekal dalam maksiat, kekal dalam kekufuran, sehingga suara orang bertakwa dan lemah, suara orang jahat ini makin keras, makin lantang, makin berani, maka ketika itu Allah yang mengambil alih, menurunkan azab. Sekarang Allah amanahkan pada orang beriman, orang soleh. Tapi bila seorang soleh sudah pun lemah, seorang beriman sudah pun penat dan sebagainya, maka ada urusan Allah di sini. Untuk Allah mendatangkan azab dan juga kehancuran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.